Sekali lagi saya tegaskan, 3. Kalau kita pandangan dengan mata hati, kita akan dapat 3. Pertama, rasa Allah ada, bukan sekadar tahu Allah ada. Yang kedua, sedar Allah ada, sedar, awareness. Yang ketiga, yakin pada hari akhirat. Sekarang saya nak tanya sikit, apa beza rasa Allah ada dengan tahu Allah ada? Tahu Allah ada tak? Tahu tak? Tahu. Tapi rasa Allah ada? Berbeza. Suami saya, kita orang lelaki, kita selalu kita tahu kita suami, tapi kadang-kadang bila jalan lupa suami. Itu yang ada kata orang kata, tengok anak orang, tengok anak kita, tengok isteri orang, lupa isteri kita. Itu lah. Ada yang kata-kata gitu. Saya ambil quote lah, dia kata gitu. Sebab masa tu dah tak sedar dah, tak rasa dah kita seorang suami dah. Betul? Sebab tahu kita suami dengan rasa kita suami berbeza. Begitu juga tahu kita hamba Allah dengan rasa kita hamba Allah berbeza. Orang tahu sebagai dia hamba Allah, dia masih tega mengumpat. Betul? Tega lagi dia mengumpat. Sebab dia tahu Allah mendengar. Tapi kalau dia rasa Allah mendengar, baru dia tak mengumpat. Ini beza. Jadi yang selama ni yang kita lihat ni, nak rasa kewujudan Allah ni ialah dengan pandangan mata hati, bukan dengan belajar tauhid. Belajar tauhid tu asas. Bila kita belajar tauhid, itu alhamdulillah sah iman kita. Tapi kena tempuh mehnah, kena tempuh mujahadah, kena belajar lagi, kena amal lagi supaya masuk menjadi keyakinan kepada hati kita, bukan hanya kepercayaan. Yakin tak hari akhirat? Semua yakin. Kata yakin akhirat. Yakin tak hari akhirat? Yakin. Betul. Kalau yakin, dengar ceritanya. Kita pergi cuti raya Cina baru ni, dekat highway. Kita jalan highway, jadi arah bertentangan ni bagi lampu. Tengok tu. Lori jalan lagi, kereta semua bagi lampu, motor pun bagi lampu. Okey, apa dia punya agak-agak apa artinya? Macam pengalaman je. Okey. Jadi waktu tu kita buat apa? Kita akan slow down, kita tarik pengental keledar, kita tengah handphone, letak, betul tak kan? Steady dah, slow je. Padahal kita belum nampak lagi trafik depan, belum nampak lagi JPJ, betul? Tapi kerana yakin kita buat perubahan. Betul? Sedangkan tak nampak. Betul Tetapi pengalaman kita yang bawa cerita akhirat ni, yang bercerita syurga neraka ni, insan yang tipu sekali pun tak pernah. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ceritakan begini, cerita jadi macam ni. Tetapi kita kata percaya. Tetapi 80% umat Islam tak solat. Bila dicerita pasal masalah rumah tangga, 2 sebab rumah tangga berantakan. 2 sebab. Pertama, abaikan solat. Yang kedua, abaikan zakat. Zakat tak juga. Betul? Fitnah. Senang je fitnah sekarang. Orang kata periksa dulu baru sebar. Betul? Ini corona virus ni, banyak yang jadi doktor, banyak yang jadi ini. Kenapa? Tabayun, takut kepada Allah. Kita tak tahu. Betul Jadi kenapa kita macam tu? Tadi itulah sebab kita tak lihat dengan pandangan mata hati, sebab kita tak rasa Allah menilai. Apa yang kita share, apa yang kita like, apa yang kita buat, semua tak share. Cuma kata, ni share ni boleh jadi pahala, boleh jadi dosa. Betul tak? Kita kena tengok. Keyakinan pada hari akhirat tu sepatutnya menyebabkan kita berhati-hati ketika di dunia. Berhati-hati. Allah nilai di hari akhirat ni. Dan keyakinan pada hari akhirat dengan menyebabkan kita terus buat kebaikan walaupun tidak mendapat pembalasan, walaupun mungkin kebaikan itu dibalas dengan satu penzaliman. Dunia tidak adil. Jangan cari keadilan di dunia. Tak ada. Dunia tidak adil. Memang itu Allah cipta. Sebab keadilan yang sebenar Allah tegak di akhirat. Dunia ni darul bala wal imtihan. Kalau kita buat baik, orang tak buat baik tu biasa. Suami soleh, isteri curang, biasa. Ini akan berlaku.
anak yang baik tetapi ibu macam ni, ada. Ibu pula yang baik, anak derhaka, akan ada. Majikan baik, pekerja yang tak baik ada. Pekerja baik, majikan, mesti ada. Dunia tidak adil. Jadi akhirnya bila kita kata satu perbuatan baik mesti dibalas baik di dunia, tiba-tiba kita dapat yang sebaliknya. Stop, tak nak buat baik. Sebab apa? Ya, orang kata kita menabur budi, emas juga dilihat orang. Wah, itulah timbulnya kan, melepaskan anjing tersepit dan sebagainya. Oh, inilah penting keyakinan pada hari akhirat, sangat penting ketika kita hidup di dunia, supaya apabila kita melakukan kebaikan tidak dibalas dengan kebaikan, kita tidak rasa kecewa, kerana kita yakin Allah akan balas di hari akhirat. Tenanglah hati kita, betul tak? Di dunia ni kejap je, sebentar je, 1,5 jam saya dibandingkan akhirat. Ka alfi sanati mimma ta'udun, 1000 tahun di dunia sama juga 1 hari di hari akhirat. 63 tahun umur kita, 70 tahun umur kita, umpama 1,5 jam saja di akhirat. Tak apalah kalau di dunia kena macam ni, akhirat nanti ada bagi balasan. Kita doa-doa Allah tak balas, Allah tak bagi. Sedangkan Allah kata ud'uni astajib lakum, betul? Tapi doa tu ada 6 cara Allah balas. Salah satu cara Allah balas ialah Allah tidak kabulkan di dunia, kabulkan di akhirat. Sehingga orang yang waktu dia berdoa di dunia, dia lihat di dunia itu tidak dikabulkan doa, tetapi Allah kabulkan di akhirat. Dia kata apa waktu tu? Ya Allah, kalau boleh semua doa aku dikabulkan di akhirat, jangan kabulkan di dunia. Inilah iman. Saya bercakap ni pesan pada diri saya. Senang kita bercakap, tapi hati nak rasa macam tu. Betul? Pedih kita, pedih ni. Kalau tidak, tak adalah orang kita semua mengeluh, semua berkeluhan. Kita baik, kadang-kadang suami kenapa boleh buat macam ni. Dulu sama-sama buka pasar malam, sama-sama berpanas, sama-sama berembun, sama-sama susah. Bila dah kaya semua-semua dia lupa. Bukan saja dia lupa, dia pinggirkan kita. Bukan gini je. Kenapa anak kita yang kecil, yang kita tatang macam minat yang penuh, sekarang besar, subhanallah, terlibat ini, menyakitkan hati kita. Kenapa? Dibentak oleh anak lebih sakit daripada sakit melahirkan dia. Betul kan? Kenapa ini? Why? Sakit jiwa kita. Betul. Jadi dengan pandangan mata hati ada hari akhirat. Betul. Kemudian dengan hari akhirat kita takut untuk buat kejahatan. Sebab kalau kita buat kejahatan mungkin terlepas. CCTV waktu tu rosak. Betul, kamera ES belum dikuat-kuasakan, kan? Kita boleh masuk line kecemasan, betul? Kita buat, siapa yang nak ini? Polis tak ada dan sebagainya waktu tu, betul? Sentiasa ada loophole. Loophole ni ada ruang-ruang yang dibuat dalam undang-undang di dunia ni. Selalunya menyebabkan jerung terlepas tapi ikan bilis yang kena, betul? Yes. Kita menggeram yang bila lagi dia nak kena ni, tak kena-kena, kan? Kita kadang-kadang begitu, ya? Tetapi orang yang ada sense of the end, hari akhirat, syurga, neraka, dia tahu, kalau aku terlepas kat dunia pun kena di hari akhirat, di neraka mesti ada malaikat catat. Dia tak pernah tidur. Dosa yang paling ringan di dunia, di neraka yang dosa yang paling ringan di dunia dibalas di akhirat, di neraka yang paling ringan dengan siksa yang paling ringan ialah dipakaikan kasut daripada bara api neraka menggelegak otak orang tu. Agak-agak itu dosa yang paling ringan. Betul? Jadi kalau yang berat macam mana? Allah ada. Macam mana kita tengok, ya? Alam ini tersusun. Alam ni tersusun dan teratur. Dia kata alam ni ialah alam yang orang kata, ya, begitu sistematik. Kita tahu nanti bila gerhana matahari yang akan datang, dia selalu kata, ya, kita selalu baru ni gerhana cincin, betul tak? Kali terakhir dulu, sekarang ni dia akan berlaku bila lagi ni. Kenapa? Saintis boleh buat prediction. Bukan prediction tu, itu bukan ramalan, itu kiraan. Kenapa boleh kiraan? Sebab peredaran matahari, bulan, bintang semua ni dia sistematik, dia teratur, dia boleh dilihat dia punya dia punya corak dia. Boleh faham maksudnya? Teratur. Tentu ada yang mengatur. Betul. Kemudian kita tengok, ya, ada proses yang sistematik. Sebab itu saya cuba dengar kata Prof. Hamka ini, ya.
Dia bertanya dalam tulisannya, dia kata, kenapa terjadinya ombak? Ombak terjadi kerana pergerakan udara. Betul? Pergerakan udara yang menyebabkan ombak ini. Kenapa udara bergerak? Udara bergerak kerana adanya haba yang panas naik, kemudian haba yang ini turun. Jadi terjadilah ombak. Dari mana datang haba? Haba datang daripada cahaya matahari. Siapa yang bagi cahaya pada matahari? Akan jawab Allah. Betul. Sebab itu ambil kata-kata ni, hujung akal pangkal agama. Hujung akal pangkal agama. Dah tanya dah, akal tanya ini, tanya ini, akhirnya sampai Allah. Sebab tu dikata hujung fikir ialah zikir. Hujung fikir ialah zikir. Fikir tentang alam ni semua. Ya Allah, Maha Suci Allah, Allah ada, Allah Maha Berkuasa. Itu yang dikata kita nak fikir, kita sampai zikir. Sekarang saintis, anak-anak kadang-kadang kita belajar di sekolah yang melepaskan daripada tauhid, tak diajar. Guru sains datang mengajar sains saja, guru agama datang mengajar agama, tak dikaitkan dengan sains. Akhirnya apa? Fikir dan zikir terlepas, terpisah. Guru sains cerita ini terjadinya ini haiwan ini dia satu sel, dua sel, sistem penghadamannya ada, sistem perkumuhannya ada, walaupun sekecil-kecil binatang satu sel begini, ada bakteria, ada virus dan sebagainya, semua dikaji. Betul tak? Setakat itu habis, fikir saja. Datang pula ustazah ngajar, ustaz datang, terjadinya alam ini kita tandanya Allah. Apa bukti tanda Allah ada? Adanya alam ini. Stop cakap tu. Akhirnya guru sains dan guru agama tak bertemu. Cuba temukan sains dan ini yang dikata generasi ulul albab, yang menemukan sains nakli dengan akli. Boleh faham maksud saya? Dah ada di MRSM, dah kumpul. Hafiz pada masa yang sama dia jadi doktor, Hafiz sama-sama dia jadi engineer. Ini yang kita kata, kita nak gabungkan dua manusia, peranannya sebagai hamba Allah dan juga khalifah. Ada orang hanya fikir tapi tak zikir, jadi khalifah tapi tak jadi hamba Allah. Betul? Jadi cerdas, jadi pintar tapi tak benar. Ya, betul. Ada pula orang yang jadi benar tapi tak pintar. Ya, anak kita didik, betul, kita didik bagi ilmu agama, dia jadi baik. Tak cukup jadi baik, dia perlu kepada ilmu fizik, matematik. Ini dia nak jadi khalifah, supaya dia jadi baik dan juga jadi cerdik. Baik sebagai hamba Allah, cerdik sebagai khalifah. Boleh faham? Bila dia baik saja tapi tak cerdik, baik saja tapi tak cerdik, bahaya. Baik saja tapi tak cerdik, kena tipu nanti dah hidup. Tapi kalau cerdik je tapi tak baik, lagi bahaya, penipu je pula dah hidup. Kita nak cerdik dan baik. Rasulullah, betul, amanah, pada masa yang sama fatanah, betul, amanah, integriti, ya, fatanah ialah kebijaksanaan, wisdom. Rasulullah dengan amanah, Rasulullah tidak menipu. Tapi dengan fatanah, Rasulullah tidak kena tipu. Kita kadang-kadang tak tipu, tapi selalu kena tipu. Tak boleh. Boleh faham ini kita dah nampak dah. Jadi alam itu susun. Logik kita diterima oleh akal kita yang sihat. Ini hukum akal. Dalam ilmu tauhid dia kata ilmu hukum akal. Hukum akal ni macam ni Hukum akal ni dia rational. Ilmu logik, mantik. Dia tidak boleh ditolak oleh akal, diam dan bergeraknya satu benda pada masa yang sama. Boleh? Tidak boleh diterima oleh akal benda tu diam dan gerak pada masa yang sama. Betul? Ni dia gerak, dia tak diam. Ni diam, dia tak gerak. Satu masa yang berbeza. Akal tak boleh terima satu benda bergerak dan diam pada waktu yang sama. Itu hukum akal nama dia. Dan akal tidak boleh menerima anak lebih tua daripada bapa. Boleh terima? Tak boleh terima. Begitu juga adanya Allah tidak boleh diterima oleh akal. Adanya tidak boleh ditolak oleh akal. Itu macam kita tak boleh terima tadi itu, adanya ni mesti ada yang mencipta. Betul. Kita masuk dalam bilik ni tadi,
ada dah meja kat sini, ada dah mikrofon kat sini, ada dah lampu sini ni. Semua ini terjadi dengan kebetulan. Marah Tok Siak tadi, marah orang yang buat. Saya yang atur ni, betul? Betul? Tak boleh diterima oleh akal. Okey, sekarang kalau kita tengok satu cerita yang dia buat. Cerita dia cerita Nabi Musa, ada 5 minit lagi. Nabi Musa pernah ditanya, kaum Bani Israel ni tanya dia pelik-pelik. Dia kata, apa terjadi kalau Allah tidur? Dia tanya pada Nabi Musa. Jadi Nabi Musa pun bertanya, dan Allah Subhanahu Wa Taala minta Nabi Musa bawa satu gelas susu, tunggu di satu tempat, nanti Allah akan bagi jawapan di situ. Ini cerita daripada kitab-kitab yang sampai pada kita lah. Jadi Nabi Musa pun tunggu nak dapat jawapan. Kalau Allah tertidur, apa jadi? Bila dia tidur lama sangat tak dapat jawapan, akhirnya dia mengantuk. Bila dia mengantuk, terlepas gelas yang dia jatuh, gelas pecah dan susu bertaburan. Waktu tu datang jawapan Allah. Kalau Allah tertidur 1 second pun, dunia ni akan hancur. Allah sedang sibuk mentadbir dan mengurus dunia ni. Boleh faham maksud saya? Subhanallah. Nak atur masjid ni, Masjid An-Nur tadi, saya diminta semayang sebelah sana. Kenapa? Kata petugas, sini dia nak dibersihkan, sebelah sana nanti hari Jumaat tak tergesa-gesa besok. Betul? Buat persiapan. Sini berapa petugas? 2 orang besar ni. Betul? Satu daerah Subang Jaya lagi besar. Betul? Satu negeri Selangor agak-agak nak jaga kebersihan, nak jaga lampu semua. Betul? Lagi besar. Satu Malaysia lagi besar pekerja nak selenggarakan. Satu benua Asia, satu dunia, lautan dan daratan, satu planet, 2-3 planet, galaksi. Betul? Subhanallah, tentulah jutaan bilion malaikat yang Allah Subhanahu Wa Taala gunakan untuk atur dunia ini. Betul? Baru terasa kebesaran Allah. Sampai fikir macam tu. Betul? La ta'khudhuhu wala naum. Allah tak rasa mengantuk dan Allah tak tidur. Kenapa? Allah sibuk mentadbir dunia ni. Ini etis kata semua ni kebetulan. Dia letakkan orang Islam dalam kandang salah dan dia tanya, apa buktinya Allah ada? Kita kena jawab, bukti Allah ada. Cuba letak dia pula dalam kandang, kita tanya, apa bukti Allah tak ada? Lebih mudah untuk menjawab bukti Allah ada dengan bukti Allah tidak ada. Boleh faham maksud saya? Jadi kalau kita dah lihat alam yang besar ni, tengok pula alam yang kecil, iaitu diri kita. Betul? Yang takbir makan minum kita, yang takbir ini semua, dalam kita duduk ni pun jantung terus berdegup, sistem perkumuhan, sistem pernafasan, berapa banyak sistem pengaliran darah yang ada sekarang, berapa yang dibekalkan oksigen pada kepala kita pada, subhanallah. Wa fi anfusikum afala ta'qilun, kata Allah. Pada diri kamu apakah kamu tak lihat? Betul tak? Kita lihat alam yang besar, kita tengok alam yang kecil. Betul tak? Sebab tu hari-hari kita kena rasa kebesaran Allah, sebab Allah sedang mengatur kita. Boleh faham maksud saya? Sleep in peace because Allah is awake. Betul? Kita boleh tidur dengan lena kerana Allah jaga kita. Dengar ya, sleep in peace, bukan rest in peace. Kita tidur, Allah jaga kita, betul tak? Kan? Selagi kita hidup, Allah bagi nikmat kita. Lepas tu, sebab tu Allah kata, wa in ta'udu nikmatullah la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah, kamu tidak akan terhitung. Betul? Aliran darah, aliran oksigen, semua beratus-ratus proses sedang berlaku dalam badan kita. Betul? Setengah kita diam-diam macam ni. Kita gunakan seluruh hidup kita untuk berbakti pada Allah, pun belum dapat membayar hutang kita pada Allah. Tak boleh. Itu kita terasa kebesaran Allah. Okey, yang kedua, kita lihat langit. Hari-hari kita tengok langit. Betul? Tapi oleh kerana biasa dah tak jadi luar biasa dah.
Dalam National Geographic teruskan, piramid, siapa yang pernah pergi Giza, piramid ni berjuta-juta tan teknologi Firaun. Orang kata jin yang bina. Sebab tak ada waktu tu crane, tak ada apa semua, boleh bina tu. Piramid yang begitu hebat, begitu berat batu-batu tu berjuta-juta, ada satu tiang je. Orang kata piramid adalah salah satu daripada keajaiban dunia, betul. Tengoklah langit. Langit ada tiang tak? Tak ada. Cuba buat comparison macam tu. Laut luas dan dalam. Laut kita tengok hari-hari. Pergi bawa anak kita ke pantai, laut, tengok laut biasa. Tapi laut luar biasa, betul. Pertama, laut kenapa masin? Kenapa laut tak tawar? Kalau tawar kan senang, air sejuk banyak, tak ada musim kering dan sebagainya. Tapi kalau laut tawar, dunia ni semua manusia mati sebab dia busuk, bangkai dan semua tu semua mengalir ke laut. Jadi sebab tu dia masin, dia boleh preserve semua tu jadi apa? Jadi biasa balik, dia neutralize balik, betul tak? Kalau dia air tawar, hancur kita. Laut yang nombor 2 Atlantik, yang paling besar Pasifik, betul? Itu apa tu? Kapal Titanic tenggelam, air jam, betul? Tengok. Dia jatuh, betul kan? Orang cari, ambil masa yang lama untuk melihat di mana sebenarnya Titanic tenggelam. Walaupun orang kata kapal Titanic unsinkable ship, dia punya arkitek, dia punya engineer kata tak mungkin tenggelam, itu bongkaknya manusia. Tapi tenggelam, dia macam jarum saja yang jatuh ke tengah laut, betul? Dibandingkan laut yang besar. Tetapi oleh kerana nikmat semua ni terlalu dekat, bila terlalu dekat kita tak nampak. Sebab tu kena lihat dengan pandangan mata hati, jangan mata kepala. Walau mata kepala saya bawa dekat, tak nampak dah ni. Saya kena zoom out baru nampak tangan saya, betul? Sebab tu kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala dan penciptaannya ni terlalu dekat dengan kita. Mata kita sudah terlindung, terhijab daripada melihat kebesarannya, keagungannya, rasa dia. Jadi kena zoom out dengan apa? Pandangan mata hati. Ini yang dikatakan fikir dan zikir.